Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalif Ahmad bin Kamarudin yang bernombor matrikan 057008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zulkifli. Nombor matrik saya 054469. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar Haziq bin Muhammad Azman. Nombor matrik 054465. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Ahnaf bin Safari. Nombor matrik 057010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Yusof dengan nombor matrik 054963. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syaril Azwar bin Zaid. Nombor matrik 055749. Daripada Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Informatik Media, Semester 2 2019-2020. Jadi saya sebagai ahli pertama dalam kumpulan ini ingin memberitahu tajuk yang kami dapat adalah bacaan khusus dalam riwayat Imam Hafs melalui aliran Imam Al-Shatibi. Jadi saya ingin menerangkan sedikit abstrak tentang tajuk ini dengan lebih mendalam selepas ini. Jadi stay tune. Let's go. Tentang tajuk yang kita dapat tadi. Jadi bacaan Imam Al-Hafs An'am ini melalui aliran Imam Al-Shatibi adalah bacaan rasmi di negara Malaysia. Diajar di peringkat rendah hingga ke universiti melalui kaedah formal ataupun tidak formal sebenarnya. Maknanya memang dari kecil lagi kita dah biasa dengan bacaan sebegini. Dan dia juga berkembang dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya golongan Islam lah. Dan semestinya setiap bacaan tu mempunyai tata cara yang perlu diikuti dalam bacaan. Dan kebanyakan tata cara sebenarnya tata cara bacaan riwayat Hafs ini tidak diberatkan sama ada dalam pengajaran, seterusnya membawa kebincangan dalam bacaan Al-Quran. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut tentang tajuk ini, kita teruskanlah. Saya akan terahkan kepada rakan saya yang lebih mengetahui sebenarnya. Semua pro. Thank you. Pendahuluan. Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang penuh dengan mukjizat. Antara mukjizatnya yang dapat kita amalkan ialah kepelbagaian cara bacaan yang membolehkan kita mengamalkan mana-mana mazhab bacaan. Dari kepelbagaian tersebut yang dikenali sebagai bacaan qiraat. Ia merupakan satu bentuk keringanan dan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun keharusan telah dikurniakan kepada kita untuk memilih mana-mana bentuk bacaan, tetapi ia masih tidak boleh dibaca sesuka hati, kecuali dipandu dengan metod atau manhaj yang betul. Sebagai contoh, bacaan dari Imam Hafs yang kita amalkan selama ini mempunyai satu tata cara atau manhaj yang perlu dipatuhi semasa bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menurut riwayat Hafs boleh dikatakan sebagai bacaan rasmi di negara ini. Rata-rata orang Islam di Malaysia telah mempelajari Al-Quran bermula dari bacaan qiraati, Iqra' dan sebagainya, menurut sebutan dan metod riwayat Imam Hafs An-Hasim. Namun, masih lagi terdapat sebahagian pembaca Al-Quran yang tidak memahami selok-belok perbezaan setiap bacaan torik, lalu mencampur adukkan torik-torik tersebut di dalam bacaan mereka, sedangkan hukumnya adalah tegah. Di dalam ilmu qiraat, mencampur adukkan bacaan di antara torik, riwayat dan qiraat dinamakan sebagai talfiq, tahlid atau tarkib. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan bercakap tentang Imam Hafs An-Asim.
Okey, saya akan tunjuk pada dekat slide ni. Okey, seperti yang sedia tahu, dia dilahirkan di Kufah pada tahun 90 Hijrah dan wafat pada tahun 180 Hijrah. Tapi ceritanya di sebaliknya cerita ni, dia menurut Mahmud Al-Maqi, penduduk Mesir pada asalnya membaca Al-Quran riwayat Warsh pada tahun itu. Tapi kemudian mereka sedikit demi sedikit berpindah ke riwayat Hafs an Asim. Dan menurutnya lagi, sejarawan Islam tidak dapat menentukan tarikh sebenar peralihan tersebut berlaku. Walau bagaimanapun, berdasarkan pendapat yang paling tepat pada kurun keempat Hijrah, Mesir merupakan sebagai sebuah negara yang terkenal dengan ungkapan Madrasah Mutamayizah sebagai tempat pembelajaran yang istimewa dalam bidang Al-Quran. Semakin lama bacaan Al-Quran menurut riwayat Imam Hafs semakin dikenali dan diterima oleh umat Islam dan tersebar ke negara-negara Islam yang lain sampailah ke Malaysia. Okey, kita akan cerita pasal nama sebenar beliau ya. Nama sebenar beliau, kalau kita tengok dekat dalam ni yang saya tulis, nama sebenar beliau ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman. Dengan kalau ikut dia ada lagi panjang, bin Al-Mughirah bin Abu Dawud Al-Asadi Al-Qufi Al-Baza Al-Gadiri silap. Beliau lebih dikenali dengan nama Hafs. Ya, mungkin sebab kalau kita panggil nama panjang macam tu, panjang sangat. Tapi tak apa, sekarang kita nak cerita pasal biodata dia. Imam Hafs dilahirkan di Kufah pada tahun 90 Hijrah dan wafat pada tahun 180 Hijrah. Beliau juga merupakan periwayat kepada Imam Asim yang paling alim dan mengambil bacaan qiraat daripada gurunya secara musyafahah dan talaqi. Pernah menduduki kota Baghdad dan Mekah dan menjadi mukri yang terkenal. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zulkifli. Nombor matrik saya 054469. Hari ini saya akan bercakap tentang riwayat pertama, bacaan Hafs an Asim. Bacaan riwayat Hafs daripada Imam Asim adalah bacaan yang masyhur di seluruh alam. Riwayat Hafs daripada riwayatan imam-imam selain Al-Shatibi kerana kurang dikenali dan jarang diamalkan oleh umat Islam. Imam Al-Shatibi pula dengan menggunakan kebijaksananya telah memilih satu riwayat yang disebut sebagai Torik. Untuk bacaan Imam Hafs, beliau telah memilih jalan periwayatan Ubaid bin Sobah Al-Nashari. Ramai ulama Qiraat telah memilih jalan-jalan periwayatan yang lain sebagaimana yang telah dibuat oleh Imam Al-Shatibi. Antara ulama lain yang menjadi rujukan dalam ilmu riwayat Al-Qiraat ialah Ibnu Al-Jazari melalui kitab beliau Al-Nashr fi Al-Qiraat Al-Ashar. Ibnu Al-Jazari telah memilih dua tarik yang utama dalam riwayat Imam Hafs, iaitu tarik Ubaid bin Al-Sobah. Beliau adalah Abu Muhammad Ubaid bin Al-Sobah bin Subayah Al-Nashali Al-Kufi. Dia juga mengambil bacaan Al-Quran daripada Hafs dan daripada Asim. Ubaid bin Al-Sobah merupakan seorang qari yang saleh dan kuat ingatan. Beliau juga meriwayatkan bacaan Hafs kepada Ahmad bin Sah Al-Ushani. Kemudian Al-Ushanani meriwayatkan bacaan tersebut kepada Abu Tahir Abdul Al-Wahid bin Umar. Tarik yang kedua adalah Amru bin Al-Sobah Al-Nashali. Beliau adalah Abi Hafs Amru bin Al-Sobah bin Subayah Al-Baghdadi Al-Darir. Beliau telah menganugerahkan bacaan Imam Hafs kepada dua orang murid beliau, iaitu Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al-Fahmi. Daripadanya terpecah kepada 14 jalan tarik dan kepada Zuran bin Ahmad bin Isa. Daripadanya terbagi kepada
14 torik. Jumlah semua torik bagi riwayat Hafs daripada Iman Asim yang telah dihimpun oleh Ibnu Al-Jazari di dalam kitab beliau adalah 52 torik. Syekh Al-Doba di dalam kitab Sharih Al-Nas telah menambah 5 torik yang lain dan tidak dipilih oleh Ibnu Al-Jazari, iaitu 3 torik daripada Alfi dan 2 torik daripada Zur'an. Ini telah menjadikan keseluruhan torik bagi riwayat Hafs daripada Asim adalah 57 torik. Sekian, terima kasih. Sambung kepada yang lain. Di sini saya akan menerangkan tentang kaedah usul dalam riwayat Hafs An-Asim. Yang pertama, kaedahnya adalah mad munfasil. Torik dalam riwayat Hafs berbeza pada kadar panjang bagi mad ini, di mana sebahagian torik membaca dengan qasar, iaitu 2 harakat, iaitu 3 harakat, al-tawassut iaitu 4 harakat, atau fuwaik al-tawassut iaitu 5 harakat. Yang kedua, kaedahnya adalah mad mutasil. Perbezaan pada kadar panjang bagi mad ini di mana sebahagian torik membaca dengan al-tawassut iaitu 4 harakat, fuwaik al-tawassut iaitu 5 harakat, atau al-ishba' 6 harakat. Yang ketiga adalah dengung gunnah. Sebahagian torik membaca idgham tanpa gunnah pada huruf nun atau tanwin yang bertemu pada huruf lam dan ra, manakala sebahagian yang lain membacanya dengan idgham yang tidak sempurna, iaitu idgham naqis dengan gunnah pada pertemuan tersebut. Seterusnya adalah kaedah saktah pada huruf bertanda sukun atau mati sebelum huruf hamzah, iaitu perbezaan pada tempat huruf mati tersebut, di mana sebahagian mereka membaca tanpa saktah, sebahagian yang lain membaca saktah am 1 atau saktah khas 2. Yang terakhir adalah takbir. Perselisihan bacaan takbir am, iaitu pada permulaan semua surah dalam Al-Quran, atau khas, iaitu bacaan takbir di awal atau akhir surah Fatah. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar Haziq bin Muhammad Azman. Nombor metrik 054465. Hari ini saya ingin menerangkan tentang cadangan susun atur bacaan yang betul dalam riwayat Hafs. Dalam topik ini, penulis ingin mencadangkan hanya 2 bentuk bacaan dalam riwayat Hafs untuk memudahkan para pembaca mengamalkan bacaan Hafs dengan tata cara yang lebih utama. 2 bentuk bacaan ini adalah berdasarkan kepada penelitian penulis kepada karya-karya yang menulis dan menyusun bacaan Iman Hafs dari 2 torik, iaitu Ubaid bin Sa'bah dan Amru bin Sa'bah. 2 bentuk bacaan yang dimaksudkan akan dijelmakan dalam bentuk jadual untuk memudahkan para pembaca mengesah kalimah-kalimah yang menjadi perselisihan dalam sebutan. Setiap satu bacaan dalam jadual adalah berpandukan pada hukum mad munfasil. Jika seseorang itu telah biasa membaca mad munfasil dengan kadar 2 harakat, maka ia perlu mengikut tata cara yang betul dalam penyebutan kalimah-kalimah yang disebutkan dalam topik sebelum ini. Begitu sebaliknya, jika seseorang itu telah biasa dengan bacaan mad munfasil dengan kadar 4 harakat. Ini adalah jadual tersebut. Kesimpulan, melalui penulisan ini, penulis berpendapat perlunya para ilmuwan qiraat dan tajwid meningkatkan usaha dan saling berganding bahu dalam memberi kefahaman dan kesedaran kepada rakyat, kepada masyarakat tentang asal-usul bacaan Hafs yang kita amalkan selama ini. Seterusnya, menyedari betapa pentingnya seorang Islam itu menguasai dan membaca riwayat Hafs menurut tata cara yang sebenar. Sudah sampai masanya masyarakat diajar dan didedahkan secara lebih mendalam mengenai tata cara bacaan yang betul dalam riwayat Hafs ini, kerana kita bukan sahaja sebagai pembaca Al-Quran yang biasa, bahkan bacaan dengan torik yang betul meletakkan sebahagian dari penyimpan atau penjaga kepada satu riwayat dalam bacaan Hafs. Moga penulisan ini memberi manfaat kepada pecinta Al-Quran serta membuka ruang kajian yang pada sudut pandangan yang lain mengenai
bacaan Al-Quran, khusus dalam riwayat Imam Hafs ini. Sekian, terima kasih.